أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابع تابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ومشايخنا أجمعين ووالدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang berbahagia ni dapat kita sekali lagi bersama-sama dalam program Pondok Masjid, dan insya-Allah pada pagi ini kita teruskan dengan subjek hadis. Yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, para masyayikh, asatizah, seluruh mereka yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sedikit masalah teknikal sebentar tadi, dapat diselesaikan oleh Jawatankuasa Teknikal Wilayah Persekutuan Labuan, dan alhamdulillah kita dapat teruskan dan mulakan program Pondok Masjid kita pada pagi ini dengan memulakan dengan subjek hadis. Dan alhamdulillah, seperti mana yang telah kita bicarakan pada 2 minggu lepas, bahawa kita akan menggunakan kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Amirul Mukminin fil Hadis, yakni Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana pada minggu ni dan juga minggu yang akan datang, sebelum daripada kita bercuti pada bulan 5 lah lebih kurang, sebab dalam bulan 5 kita tidak ada program Pondok Masjid, dan pada bulan ni, bulan 3 dan juga pada bulan 4, insya-Allah kita akan mulakan pada bahagian hadis ni pada Kitabus Siyam, iaitu pada bab puasa. Jadi tuan-tuan, puan-puan, Tan Sri, Datuk Sri, Puan Sri, datin-datin, tuan-tuan guru asatizah yang bersama dengan kita pada pagi ini, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh kita sama-sama buka kitab Bulughul Maram yang ada pada tangan kita, dan kita seperti mana yang diberitahu biasanya dalam kita punya live, tuan-tuan hendaklah memberikan ataupun menulis pada ruangan komen tu nama untuk ditanda kehadiran, dan sekiranya tuan-tuan puan-puan sekalian ada persoalan, boleh diajukan di dalam ruangan komen, dan kita akan cuba menjawabnya pada 5 minit ke 10 minit terakhir insya-Allah, sekiranya berkesempatan. Dan segala persoalan tuan-tuan puan-puan sekalian saya akan cuba jawab semampu yang boleh. Sekiranya tidak boleh, sekiranya tidak dapat nak jawab pada waktu yang sekarang, kita akan cuba bawa pada yang sesi akan datang insya-Allah. Baik. Di dalam kitab Bulughul Maram tersebut, tak kiralah mungkin di tangan tuan-tuan ada yang bahasa Arab sahaja, ada yang cetakan daripada bahasa Melayu tetapi tulisan Jawi yang diterjemah oleh Syekh Idris Marbawi. Ada mungkin di tangan tuan-tuan puan-puan sekalian cetakan bahasa Melayu tulisan Rumi, yang mana diterjemah oleh Syekh Idris Marbawi, yang telah dialih tulisannya ataupun dirumikan oleh Ustazah Nuraini Abu.
Mungkin tak kira kita semua kitab tu kita boleh pakai, dan mungkin juga ada dalam kalangan tuan-tuan puan-puan sekalian yang menggunakan PDF, kitab PDF dan sebagainya. Silakan, tak jadi masalah. Yang penting kita akan cuba sinkronisekan hadis-hadis yang kita baca, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada bacaan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik. Di dalam kitab Siyam, apabila kita membicarakan berkenaan dengan puasa, kita tidak boleh tidak mesti kita kena faham beberapa perkara. Antaranya bahawa perintah puasa tersebut telah Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang maksudnya, wahai sekalian orang beriman, hendaklah engkau berpuasa seperti mana telah diwajibkan atau telah diperintahkan kepada umat ataupun golongan mereka yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu tergolong dalam golongan orang yang bertakwa. Baik. Di dalam perintah tersebut jelas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa. Dan puasa tersebut diwajibkan kepada kita, khususnya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan, yakni puasa Ramadan. Dan perintah kewajipan berpuasa itu telah Allah Subhanahu wa taala turunkan pada tahun kedua Hijrah. Ini menurut daripada asbabul wurud lah, atau asbabun nuzul hadis tersebut. Kalau kita lihat dalam tafsir sendiri pun, pada tahun kedua Hijrah, iaitu pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban turunnya ayat tersebut, memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sekalian umat mukmin ataupun mereka yang beriman pada ketika itu, pada kalangan sahabatlah, supaya berpuasa bermula dari bulan Ramadan tahun tersebut sehinggalah kepada zaman kita sekarang. Baik. Dan apabila turun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka ada penafsiran ataupun tata cara dia diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis tersebut antaranya telah dirakamkan oleh pengarang sendiri, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya ini, iaitu kitab Bulughul Maram. Maka kita baca. Qala musannifu rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddamu ramadana bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu qala man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Zakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsah wa sahhahu Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah wa Ibn Hibban. Baik. Dua hadis ni yang kita baca ni tadi, ni mungkin kita akan pergi laju sedikit lah, sebab tadi kita mula pun agak akhir, agak lewat sedikit. Maka kita baca dua hadis ni, yang mana dua hadis ni tadi dia ada hukum dia di situ. Baik. Berkenaan dengan hadis yang pertama tadi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Sayyidina Abu Hurairah ni seorang sahabat Nabi yang digelar sebagai bapa kucing. Nama sebenarnya Abdurrahman bin Saqar. Dia digelar dengan gelaran tersebut kerana banyak dalam riwayat menceritakan bahawa dia ni sangat cinta dengan binatang, sampai satu tahap ada beberapa ekor kucing, dalam riwayatlah beberapa ekor anak kucing yang disimpan di dalam lengan bajunya. Subhanallah, ni sayangnya Sayyidina Abu Hurairah ni kepada kucing ataupun haiwan peliharaan yang namanya kucing tu tadi. Maka dengan sebab itu baginda Nabi menggelarkan dia Abu Hurairah. Ini satu gelaran yang sangat mulia. Baik. Bahawa beliau telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tuqaddamu Ramadan, janganlah engkau memulakan Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini,
Maksud dia, sebelum daripada Ramadan, janganlah kita ni memulakan dia sebelum masuk Ramadan ni. Maksud dia hujung Syakban tersebut, janganlah kita berpuasa sehari atau 2 hari sebelum daripada tu. Melainkan lelaki ataupun seorang yang telah melazimi puasa sebelum daripada tu, contohnya puasa Isnin Khamis, memang sudah jadi kelaziman pada dia, ataupun memang dia biasa berpuasa hari putih, ataupun dia sudah memulakan puasa tu awal sebelum bulan Syakban lagi, ataupun pada awal Syakban tu lagi dia telah puasa selang sehari sebagai disebut, iaitu puasa Nabi Daud. Jadi orang yang jenis begini tidak jadi masalah untuk dia berpuasa sunat sebelum daripada memulakan puasa Ramadan, terutamanya di hujung Syakban tersebut. Dan di dalam hadis yang kedua tu pula daripada Sayyidina Ammar bin Yasir, bahawa baginda Nabi SAW telah bersabda, yang mana Sayyidina Ammar bin Yasir ni dia dapat daripada hadis Nabi, mana perintah daripada Nabi, maka dia menyampaikan dengan bahasanya sendiri, iaitu man shamal yaum, barang siapa yang berpuasa beberapa hari, allazi yushakku fihi, yang mana puasanya itu pada hari yang disyakkan. Hari syak ni iaitu kalau dalam mazhab kita Syafi'i disebut hari syak tu pada 30 Syakban. Faqad asa Abul Qasim, maka dia telah mengingkari ataupun telah melanggar Abul Qasim, iaitu telah melanggar perintah baginda Nabi SAW. Dua hadis ni tadi, apa kefahaman yang kita nak faham daripada situ? Maka diputuskan dalam mazhab kita Syafi'i, barang siapa yang memang telah memulakan puasanya sebelum setengah ataupun sebelum akhir bulan Syakban, sebelum 15 hari ataupun sebelum hujung bulan Syakban, maknanya sebelum daripada tu dia telah memulakan berpuasa sunat, maka diharuskan untuk dia istimrar, meneruskan sehingga masuk ke bulan Ramadan. Tetapi barang siapa yang sebelum daripada setengah nisfu Syakban, maknanya sebelum daripada tu tidak mengistiqamahkan diri dia berpuasa sunat, maka dimakruhkan kepada dia berpuasa pada hujung bulan Syakban tersebut. Ini yang diputuskan dalam mazhab kita Syafi'i. Hukumnya makruh, bukanlah sampai tahap haram, hukumnya makruh. Kenapa? Kerana di hujung-hujung, jika orang tu tadi tidak melazimi puasa sunat sebelumnya itu, kenapa jadi makruh pada 15 hari terakhir bulan Syakban tu? Kerana pada 15 hari terakhir itu diminta kepada kita untuk bersedia menyambut Ramadan. Kalau pada tersebut baru kita mula nak puasa sunat dan sebagainya, baru nak berlatih dan sebagainya, di situ akan memberikan efek kepada badan kita. Itu salah satu dia. Sebab tu makruh. Dan daripada hadis ni tadi pun telah sebut dalam riwayat Abu Hurairah dan juga riwayat daripada Ammar bin Yasir tadi pun telah menyebut perkara tersebut. Sebab tu diputuskan dalam mazhab kita Syafi'i, makruh barang siapa yang tidak melazimi puasa sebelum nisfu Syakban, tapi selepas daripada nisfu Syakban itu, selepas daripada senang cerita di hujung-hujung bulan Syakban tu baru nak berlatih puasa sunat, maka di situ makruh hukumnya. Kerana disuruh kita untuk bersedia. Tambah lagi, kita ni tidak dibenarkan untuk berpuasa pada hari syak. Dan kalau cerita pasal hari syak, itu ialah salah satu daripada 6 hari yang dilarang kita berpuasa. Dilarang kita berpuasa. Malah diputus dalam mazhab kita Syafi'i, haram kita berpuasa pada hari tersebut. Ada 6 hari. Termasuklah hari syak, iaitu 30 Syakban. Kerana apa? Kerana pada hari itu dikhawatiri dia 50-50, sama ada betul memulakan puasa Ramadan ataupun belum mulakan lagi. Jadi di situ dipanggil hari syak. Jadi pada hari syak ni tidak dibenarkan kita puasa lah, itu 30 Syakban. Dan seterusnya pada 2 hari raya. Kalau kita cerita 6 hari tadi kan, pada 2 hari raya, iaitu hari raya Aidil Fitri pada 1 Syawal, dan juga hari raya Aidil Adha, iaitu pada 10 Zulhijjah. Dan pada 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi dalam setahun ada 6 hari ini yang tidak dibenarkan kita berpuasa. Dia ada hikmah dia dan ada larangan dia yang tersendiri. Baik, kita teruskan. Wa an Ibni Umar, daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Ibnu Umar, aku telah mendengar bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu."
wa iza ra'aitumuhu faftiru fa in humma 'alaikum faqduru lah. Wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu salasin. Walahu, dalam riwayat Imam Bukhari yang lain pula, fi hadisi Abi Hurairah, pada riwayat Abi Hurairah pula, fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman, ataupun salasin. Baik, hadis ni tadi ada dua riwayat. Kalau daripada riwayat Ibnu Umar yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, seperti lafaz yang panjang yang telah kita baca pada awal tadi. Kalau pada lafaz Imam Muslim saja, di hujungnya itu ada perubahan sedikit dia punya kalimah dia, fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu salasin. Kalau dalam riwayat Abu Hurairah, mana ada riwayat sahabat yang lain yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maksud dia di bawah daripada hadis yang panjang tadi, maka di hujungnya tu fa akmilu iddata sya'ban salasin. Baik, keseluruhan hadis ni dia mencerita berkenaan dengan apa? Seluruh riwayat ni tadi boleh kita jamakkan, maksud dia boleh kita himpunkan. Kenapa? Kerana makna dia tu melengkapi satu sama lain. Maksud dia ada tafsiran yang lebih khusus, ada yang hadis yang pertama tadi umum. Jadi dia mentafsirkan begitu. Baik. Jadi itu dari sudut ilmu je lah, dari sudut usul fiqah dia begitu daripada pada hadis ni. Baik. Maka kita nak memahami perkara tersebut terus. Kerana ringkas masa kita kan. Yang tadi kita cerita berkenaan dengan dimakruhkan perkara-perkara yang makruh sebelum daripada kita masuk kepada bulan Ramadan. Yang ni pula, macam mana kita nak memulakan bulan Ramadan tersebut, macam mana kita nak sabitkan okey ini telah mula bulan Ramadan. Maka untuk kita nak mensabitkan memulakan bulan Ramadan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita, seperti riwayat daripada Ibnu Umar tadi kan, idza ra'aitumuhu, hu tu apa? Hilal syahrul Ramadan. Apabila kamu telah melihat anak bulan Ramadan, fasumu, maka berpuasalah. Fa iza ra'aitumuhu, apabila kamu telah melihat anak bulan lagi, apa anak bulan tu? Anak bulan Syawal, fa aftiru, maka berbuka pula. Fa in humma 'alaikum faqdurulah, jika berlaku kabus, tak nampak dan sebagainya, maka kiralah, qadarkanlah. Qadar yang macam mana? Dalam riwayat qadarkan 30 hari. 30 hari itu 30 hari apa? Dalam riwayat yang satu lagi, itu riwayat Abu Hurairah itu tadi, iaitu qadarkan Sya'ban tu yang 30 hari tersebut. Jadi di situ dia boleh kita jamakkan hadis ni tadi, dia punya makna dia boleh kita himpunkan situ. Baik. Maka dalam kita nak mensabitkan bermulanya bulan Ramadan tersebut, tidak boleh tidak, pertamanya Nabi suruh kepada kita dengan melihat anak bulan. Di Malaysia kita dia panggil kaedah ru'yah. Dan kaedah ru'yah tersebut, kalau yang diaplikasikan di Malaysia kita ni, kita kena faham dari perlembagaan Malaysia kita dan juga enakmen-enakmen negeri sekalipun telah menetapkan bahawa Raja-Raja Melayu, Sultan-Sultan, Yang di-Pertuan Agong dan juga Yang Tuan Besar ialah ketua agama bagi Malaysia dan juga ketua agama Islam bagi negeri-negeri masing-masing. Baik, dengan sebab itu yang diamalkan di Malaysia kita, pihak raja-raja ni tadi ataupun majlis raja-raja telah memberikan mandat kepada pejabat mufti negeri-negeri untuk mencerap anak bulan tersebut, ataupun ru'yah hilal ni tadi, mencerap anak bulan tu. Dan mencerap anak bulan tu telah diberikan amanah ataupun mandat kepada pejabat mufti. Dan di pejabat mufti pun diorang ada unit khas dia, iaitu unit falak untuk pergi cerap anak bulan ni tadi. Maka setiap daripada yang mereka lihat, mereka akan laporkan kepada Majlis Raja-Raja Melayu, yang mana dihimpunkan oleh Setiausaha Majlis Raja-Raja Melayu. Unit khas dia, iaitu unit falak, iaitu Setiausaha Raja-Raja Melayu. Setiausaha Majlis Raja-Raja Melayu tu yang diberi gelaran dengan gelaran penyimpan moho besar raja-raja. Baik. Dan apabila telah sampai report tadi daripada pejabat-pejabat mufti ni tadi, maka dikumpulkan. Apabila dikumpulkan tersebut, maka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja Melayu, maksud disembah maklum kepada raja-raja kita, dan diputuskan
sama ada bermulanya Ramadan itu bila tarikhnya. Tapi macam mana nak pergi kepada proses tersebut, tidak boleh tidak kena tengok kepada kaedah syarak ni juga, iaitu dia ada ru'yah hilal, melihat anak bulan Ramadan tersebut. Waktu bila nak melihat, secara mudah kita cerita, tapi kalau praktikal dia lebih complicated lagi lah, dia lebih ini lagi, lebih halus lagi lah dia punya kaedah dia ada dia punya undang-undang dan sebagainya. Tapi secara umum untuk melihat anak bulan ni kita lakukan pada 29 Syakban, iaitu pada hari terakhir pada setiap bulan. Kalau kita nak melihat anak bulan Ramadan, maka kita lihat pada 29 Syakban. Katalah siang hari ni 29 Syakban, maka kita akan lihat anak bulan tersebut, cerap anak bulan tu pada waktu maghrib hari tersebut. Iaitu terbenam saja matahari 29 Syakban, maka akan dicerap anak bulan di tempat matahari terbenam tersebut, di kawasan dia tu, kawasan matahari terbenam, kerana di situlah tempat. Dan kalau di pejabat mufti dia ada lagi, mereka ni lebih mahir lah pada ilmu falak ni, iaitu ada dia orang akan kira darjah ketinggian bulan tersebut, umurnya macam mana, kerana itu salah satu faktor yang menyebabkan sama ada nampak ataupun tidak anak bulan tersebut. Baik, banyaklah dia itu lebih detail lagi, tapi secara umum dia melihat anak bulan ialah pada hari terakhir, iaitu pada 29 hari bulan setiap bulan mengikut bulan hijrah, bukan bulan Masihi. Kemudian pada waktu maghrib dia, dan di tempat matahari terbenam, iaitu di sebelah barat. Jangan kita pergi cari sebelah timur, memang tak jumpa. Ataupun main teropong saya di mana-mana gitu nak teropong, memang tak jumpa. Sebabnya tempat tu memang dikhaskan begitu. Memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala begitu. Maka ulama pun memberikan garis panduan kepada kita mencerap anak bulan di tempat situ. Baik. Dan di Malaysia kita ni memang sudah ada balai-balai cerapnya masing-masing. Kalau khususnya di wilayah Persekutuan Labuan ni sendiri, kita ada di UMS, di tingkat atas tu, tingkat 13 kalau tak silap saya. Kalau di Kuala Lumpur ada di Menara Kuala Lumpur dan beberapa tempat lah yang lain. Di negeri-negeri yang lain pun sama juga, ada dia punya balai-balai cerap yang lain, yang masing-masing lah. Maksudnya setiap daripada tu nanti akan direport kepada Majlis Raja Melayu seperti mana yang saya sebut tadi. Jadi kaedah dia, jika nampak anak bulan pada cerapan tu tadi, maka besoknya puasa. Tetapi jika tak nampak, maka kita akan berpuasa lusa. Dan dalam mazhab kita Syafi'i telah diputuskan bahawa mencerap anak bulan itu keputusannya mengikut negara masing-masing. Jadi janganlah kita bergaduh pula. Mungkin kalau macam Labuan ni, kita jiran terdekat ialah Brunei. Negara lain-lain kadang-kadang berlaku kita ni raya dulu ataupun kita puasa dulu, Brunei raya kemudian. Ada kadang-kadang mereka awal satu hari. Itu berdasarkan perbezaan nampak ataupun tidak dan keputusan negara. Di keputusan tu diputuskan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi kita ni yang ramai-ramai rakyat sebagai ini, kita akurlah. Kita akur atas keputusan tersebut, sebabnya bukan kita yang berkewajipan pergi melihat anak bulan tersebut. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi lihat, tak jadi masalah, boleh. Tapi mengikutlah garis panduan yang telah ditetapkan. Begitu. Cuma keputusannya tetap juga akan kembali kepada pemerintah. Kenapa? Sebab apabila kita pusatkan keputusan itu kepada pihak Raja-Raja Melayu ataupun kepada pemerintah, senang cerita dia, jadi di situ akan ada satu keputusan yang solid. Tapi kalau semua nak buat keputusan, sekejap ni buat keputusan, sekejap itu buat keputusan, maka akan terjadinya kucar-kacir di Malaysia kita ni. Sebab itu kita tak nak. Di situ telah digazetkanlah, dan ada enactment dia, ada dalam akta pun sebut perkara tersebut, garis panduannya macam mana. Baik, itu kita tak mau panjangkanlah. Yang penting kaedah yang kita nak faham daripada hadis ni tadi menceritakan bahawa nak tentukan bermulanya Ramadan tersebut dengan melihat anak bulan. Sekiranya tak nampak, maka kita akan guna hisab, iaitu akan menggunakan kiraan, sempurnakan bulan Syakban tu 30 hari, maka besoknya tu automatik jadi satu Ramadan. Begitu jugalah untuk bulan Syawal kita nak tentukan begitu. Dan sepatutnya sepaling bagusnya kita ni mencerap anak bulan tu setiap bulan sebenarnya. Setiap bulan untuk menentukan masuknya bulan baru dalam kalender hijrah tersebut. Itu yang sangat bagus. Baik. Kemudian kita baca lagi berkenaan dengan tajuk seterusnya, iaitu berkenaan dengan melihat anak bulan ni lagi. Wa an Ibnu Umar, dalam hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Ibnu Umar
Cuma minta maaf tadi saya terlupa, Ibnu Umar ni siapa? Nama sebenarnya iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, merupakan anak kepada khalifah kita yang kedua. Khalifah itu Amirul Mukminin kita yang kedua, Khalifah Rashidin yang kedua, iaitu Sayyidina Umar, anaknya Abdullah bin Umar. Malah Abdullah bin Umar ni dia tergolong dalam kalangan sahabat yang sangat-sangat mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai banyak riwayat menceritakan bahawa dia ni akan mengikut apa sahaja yang baginda Nabi buat walaupun setelah daripada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat Sayyidina Abdullah bin Umar, dan dia ni tergolong dalam kalangan 10 sahabat ataupun 9 sahabat yang paling banyak berijtihad, termasuklah dengan ayah dia sendiri, dan dia ni termasuk dalam golongan sahabat yang paling banyak berijtihad. Bukan semua sahabat yang berijtihad, dan dia ni tergolong dalam kalangan sahabat yang faqih, yang alim. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Subhanallah. Baik. Dan dalam hadis yang seterusnya itu, wa'an qala musannif rahimahullah, wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, katanya, taran nasu hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nas bi siyamih. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar bahawa telah melihat, dalam kalangan sahabat ni kebanyakan manusia pada ketika mana sahabatlah telah melihat anak bulan, maka dikhabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengkhabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku pun telah melihat anak bulan tersebut. Maka Rasulullah memerintahkan supaya berpuasa. Itu riwayat hadis ni tadi. Dan kita baca pula satu lagi riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni merupakan sepupu Nabi, anak kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, itu pakcik Nabi Sayyidina Abbas ni. Jadi Abdullah bin Abbas ni yang merupakan seorang sahabat yang Nabi pernah letakkan tangannya di dada dia ketika dia kecil, dan Nabi doakan Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wila. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan dia memang mufassir dalam kalangan sahabat, dan dia juga mujtahid dalam kalangan sahabat, tergolong dalam 10 atau 9 sahabat yang paling banyak berijtihad. Itu Abdullah bin Abbas. Jadi dalam kalangan sahabat yang paling banyak berijtihad ni ada 3 Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan juga Abdullah bin Mas'ud, seperti mana yang telah kita yang saya sebutkan sebelum tadilah. Baik. Dalam hadis ni pula Sayyidina Abdullah bin Abbas diriwayatkan apa? Anna a'rabiyyah jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilala faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala fa'azzin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan. Maksud dia, Sayyidina Abdullah bin Abbas dia kata, satu hari datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni makna yang tinggal di corok pedalaman lah. Datang berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengkhabarkan kepada Nabi, dia sebut pada Nabi, sesungguhnya aku telah melihat anak bulan. Maknanya di sini anak bulan Ramadan. Maka Nabi tanya kepada Arab ni tadi, atashhadu an la ilaha illallah, adakah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Maka jawab Arab ni tadi, na'am, ya, aku bersaksi. Maka Nabi tanya lagi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, adakah engkau bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah? Dia pun kata, ya, na'am, betul, aku bersaksi. Maka Nabi kata, Nabi perintahkan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, azan, umumkan kepada orang ramai untuk berpuasa besok. Untuk berpuasa makna mula puasa tu besok. Jadi begini, daripada 2 hadis yang kita baca ni tadi, dia ada membawa beberapa kefahaman, ataupun kita nak faham di situ dari sudut hukum dia. Begini, orang yang melihat anak bulan, ada sebahagiannya yang syahadah dia ataupun dia melihat anak bulan, penyaksian dia kepada anak bulan ni tadi diterima, seperti mana kesaksian yang telah dikhabarkan oleh Abdullah bin Umar dalam hadis yang sebelum tadi. Kenapa Nabi terus terima kesaksian Abdullah bin Umar ni tanpa bertanya banyak soalan? Kerana telah diketahui Abdullah bin Umar ni orang yang adil,
dalam kesaksian dia adil, dia bukannya orang yang fasik, dia bukannya orang yang kazib, dia bukan orang pembohong, pendusta. Jadi Nabi terima terus kesaksian Sayyidina Abdullah bin Umar tadi. Kerana apa? Kerana dia orang yang adil. Jadi dalam melihat anak bulan ni, dia mensyaratkan orang yang melihat tu mesti adil. Dan apabila dia khabarkan kepada pemerintah, dia mengkhabarkan, dan dia tu sendiri orang yang tukang khabar ni tadi, dia tu adil. Mensyaratkan Islam, baligh, berakal dan adil. Itu syarat untuk orang yang melihat anak bulan, dan kesaksian dia tu akan diterima pakai, maknanya diguna pakai. Tapi dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ni tadi, sebab datang orang Arab, orang Badui, yang mana tidak berapa dikenali di Madinah pada ketika tu, tapi dia kata dia nampak anak bulan, maka Nabi nak mengesahkan bahawa dia ni betul-betul Islam, adil yang ni tadi, yang syarat kita sebut tadi. Maka Nabi tanya beberapa soalan. Antara yang Nabi tanya iaitu berkenaan dengan 2 kalimah syahadah. Adakah dia bersaksi? Maka pada ketika tu dia jawab ya. Maka dengan sebab itu Nabi terima kesaksian dia kerana dia orang yang adil. Nabi dah bertanya beberapa soalan tadi. Maka pastilah pada ketika tu bahawa orang tu adil, mana menepati syarat untuk melihat anak bulan ni. Maka diumumkan Allahumma salli alaihi wasallam, diumumkan kepada Nabi suruh Sayyidina Bilal umumkan kepada sekalian para sahabat ataupun kepada manusia yang beriman pada ketika itu di Madinah, mana umumkan supaya berpuasa besok. Begitu. Jadi di situ dalam melihat anak bulan diputuskan dalam mazhab kita Syafi'i, sekurang-kurang seorang pun tak apa, walaupun dia perempuan, dengan syarat dia punya syarat dia tadi, dia mesti Islam, baligh, berakal dan adil. Adil ni maksud dia bukan fasik, dia bukan orang yang istiqamah melakukan dosa. Dia bukan dari kalangan tu. Dan dia ni juga tidak pernah dikenakan dengan hukuman qazaf, iaitu tuduhan dusta. Dan dia bukan pernah dikenakan dengan bukannya orang yang ma'ruf dengan penipu. Begitu maksud dia ni orang yang adil. Jadi apabila dia bercakap dan dia tu ada syarat yang lain ni tadi, maka diterimalah kesaksian dia tu dengan melihat anak bulan walaupun seorang perempuan. Itu diterima pakai. Baik. Itu yang diputuskan dalam mazhab kita Syafi'i secara khulasah lah apabila kita baca hadis ni tadi. Sebab kalau kita nak detailkan satu persatu, dia memang mengambil masa yang panjang. Kita kena buka satu persatu dia punya ilmu dia, sudut sanad, riwayat, dirayah dan sebagainya. Itu memang panjang masa. Cuma kita ambil ringkas. Sebabnya hadis dalam kitab Bulughul Maram ni dia berkenaan dengan hadis hukum, jadi kita terus ringkaskan berkenaan dengan hukum sahaja. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan seterusnya kita baca hadis yang seterusnya lagi. InsyaAllah ada beberapa hadis lagi sebelum kita buka kepada sesi soal jawab. Jadi tuan-tuan, jika ada persoalan boleh terus tulis di dalam ruangan komen, dan kita akan cuba jawab semampu yang boleh lah, semampu yang boleh. Mana yang boleh kita jawab insya-Allah. Dan sebelum daripada kita sambung hadis yang seterusnya, suka saya nak sebutkan berkenaan dengan puasa itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan puasa itu sendiri? Puasa ialah kita ni menahan diri kita daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari bermula terbit fajar, iaitu dari mula subuh sampai terbenam matahari, iaitu sampai ke waktu maghrib. Itu waktu berpuasa. Dan orang yang berpuasa itu sendiri, dia mestilah orang yang beragama Islam, dia mestilah berakal. Maksud dia bukan orang gila, sebab orang gila tidak diwajibkan puasa. Kemudian dia mestilah orang yang baligh, cukup umur. Kerana orang yang tak cukup umur, maksud dia kanak-kanak lagi, dia tidak diwajibkan puasa, tapi kita boleh latih dia berpuasa. Itu satu perkara kita kena faham. Dan seterusnya, dia ni orang yang sihat tubuh badan. Sebab kalau orang sakit, dia tidak diwajibkan puasa. Dan dia bukan musafir. Sebab kalau orang musafir, diharuskan berbuka. Baik. Dan dia juga bukan orang yang dalam keadaan berhadas. Iaitu berhadas dimaksud sini, iaitu orang yang dalam keadaan haid dan juga nifas.
dia suci daripada haid dan nifas, maka orang tu tadi diwajibkan puasa. Sebab kalau dia haid dan nifas, maka dia tidak wajib puasa. Malah kalau dia puasa juga di situ, puasanya tak sah, dan sebagian ulama mengatakan bahawa dia telah melanggar larangan tu tadi, maka telah melakukan dosa. Haramlah di situ. Jadi tak boleh. Maka itu berkenaan dengan puasa tu. Dan kita lihat, apabila kita faham puasa tu tadi bermula pada terbit fajar, iaitu bermula dari subuh, disyaratkan lagi kepada kita beberapa perkara. Antaranya lagi berkenaan dengan rukun puasa tu sendiri, mestilah kalau dalam mazhab kita Syafi'i mensyaratkan dalam rukun kita tu mesti ada niat. Niat puasa. Dan niat puasa ni waktu bila? Dalam mazhab kita Syafi'i diputuskan niat puasa itu pada malam hari sebelum terbit fajar, pada setiap malam. Itu di dalam mazhab kita Syafi'i. Berdasarkan mana? Ni kita nak baca hadis dia. Wa an Hafsah ummul mukminin, daripada Sayyidatina Hafsah ummul mukminin. Sayyidatina Hafsah ni merupakan anak kepada Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah juga merupakan menantu kepada Sayyidina Umar, kerana Rasulullah mengahwini anak Sayyidina Umar yang nama dia Sayyidatina Hafsah ummul mukminin, ibu kita. Baik. Daripada Sayyidatina Hafsah Ummul Mukminin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Sayyidatina Hafsah telah meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lam yubayyitus siyama, barang siapa yang tidak yubayyitus siyam, makna dia berniat pada bermalam-malam hari, maksud dia bermalam hari, maksud dia berniat pada malam hari, qabla al-fajri, sebelum subuh, fala siyamalah, maka tidak sahlah puasanya. Dan dalam riwayat yang lain daripada Imam Darul Qutni, la siyama liman lam yafridhu minal lail, tidaklah dikira puasa orang itu, makna tidak sah puasa orang tersebut, melainkan dia telah berniat pada malam hari. Jadi di dalam hadis ni tadi kita memahami, dapat kita faham bahawa kenapa dalam mazhab kita Syafi'i diwajibkan kepada kita berniat pada setiap malam. Berdasarkan hadis ni tadi, man lam yubayyitus siyam qabla al-fajri fala siyamalah, barang siapa yang tidak berniat daripada malam hari pada setiap malam, setiap malam puasa tu tadi, maka tidak dikira puasanya sebelum subuh, mana tidak dikira dia punya puasa. Puasa di sini maksudnya ialah puasa yang hukumnya wajib. Puasa yang hukumnya wajib. Apa puasa yang hukum wajib? Puasa Ramadan, puasa ganti qada, dan juga puasa nazar. 3 puasa ni tadi ditergolong dalam puasa wajib. Untuk puasa wajib mestilah diniatkan pada malam hari, bermula pada malam hari, iaitu bermula selepas maghrib sampai subuh. Waktu dia sangat panjang, dan niat itu ialah amrun qalbi, pada dalam hati. Adapun melafazkan niat pada mulut, itu telah disyarahkan panjang lebar di dalam mazhab kita Syafi'i, iaitu melafazkan niat itu hukumnya ialah sunat, bukan wajib. Yang wajib di dalam hati. Cuma pada asal dalam mazhab kita Syafi'i, niat ialah qasdu syai' muqtarinan bi fi'il, iaitu lintasan dalam hati dalam melakukan perbuatan, suatu perbuatan, maknanya lintasan dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan, dan lintasan itu mestilah seiring dengan awal perbuatan. Itu pada asal konsep niat dalam mazhab kita Syafi'i. Cuma dalam bab berpuasa dibenarkan sebelum daripada melakukan perbuatan puasa itu, sebab perbuatan puasa itu kita mulakan dari subuh, dan niat itu mesti diniatkan sebelum tu lagi. Dalam bab puasa ni dia ada istisna sikit lah, khas sikit di situ, tapi konsepnya tetap sama, itu perlu berniat, khususnya untuk dalam puasa yang wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, dan juga puasa qada. 3. Baik, itu berdasarkan hadis yang tadi. Kalau kita baca daripada riwayat Ummul Mukminin yang kedua pula, qala musannif wa an Aisyah radhiyallahu taala anhuma, daripada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhuma bahawa beliau telah berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, bahawa Nabi telah pulang, makna berjumpa dengan aku, maksud sampai pada giliran. Sebab Rasulullah kan ada beberapa orang isteri, Ummul Mukminin kita kan ada beberapa orang, antaranya Sayyidatina Aisyah. Jadi Rasulullah ada giliran-giliran
giliran rumah tu, giliran bersama dengan isteri-isteri ni tadi. Maka apabila sampai kepada giliran Siti Aisyah kata, satu hari sampai kepada giliran aku dan Rasulullah datang ke rumah aku. Dan Rasulullah bertanya, faqala hal indakum syai', adakah di sini ada sesuatu untuk dimakan? Makna dia Rasulullah tanya kepada Siti Aisyah, ada makanan ke tidak? Maka jawab Siti Aisyah, qulna la, sesungguhnya tidak ada. Maka kata baginda Nabi, fa inni izan saimun, maka aku berpuasa. Nabi sebut macam itu. Summa atana yauman akhar, maka pada giliran yang seterusnya Rasulullah pun datang. Fakulna, maka bila Rasulullah datang tu, kan giliran yang sebelum ni tadi tak ada makanan. Jadi giliran yang kali ni pula, bila Rasulullah masuk saja, Rasulullah sampai saja, maka Siti Aisyah terus kata, fakulna uhdiya lana haisun, maka telah dihadiahkan kepada kita sedikit makanan. Dalam riwayat makanan tu kurma. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak bila Sayyidatina Aisyah hidangkan ataupun kata pada baginda Nabi bahawa ada makanan ni, ada makanan. Hari itu tak ada makanan, sekarang ni ada makanan. Jadi apa jawapan Nabi? Faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman faakala. Tengok ni cara Nabi, subhanallah. Di sini dalam hadis ni tadi ada dua maksud. Ada dua perkara yang kita nak kena faham. Pertamanya, yang tadi hadis yang sebelum ni tadi daripada riwayat Ummul Mukminin Sayyidatina Hafsah binti Umar ni tadi, bahawa mesti kita mulakan niat pada waktu malam. Pada hadis ni pula Nabi mulakan niat puasa tu selepas subuh. Sebab zata jaa ilayya tu kan, dalam hadis ni tadi sebut dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam zatal yaum, maka datang Nabi pada aku. Makna dia Sayyidatina Aisyah kata Nabi datang kepada aku pada waktu siang. Satu hari itu makna pada waktu siang lah, selepas subuh lah, senang cerita. Nabi datang pada Sayyidatina Aisyah kata tidak ada makanan. Bila tidak ada makanan, maka Nabi kata aku berpuasa. Dengan situ nak faham bahawa hadis ni tadi berlakunya kontradik. Hadis atas tadi Nabi suruh niat pada waktu malam. Hadis yang ni pula, riwayat Sayyidatina Aisyah kata pula Nabi sendiri berniat pada selepas subuh. Dia jadi kontradik. Jadi di situ nak kita faham bahawa asbabul wurud, hadis yang di atas tadi itu Nabi suruh perintah niat puasa tu untuk puasa Ramadan. Dengan maksud diputuskan dalam mazhab kita Syafi'i, siapa yang mau puasa yang wajib, tergolong dalam puasa wajib ni Ramadan, puasa qada dan juga puasa nazar. Jadi tiga jenis ni tadi dia tergolong dalam puasa yang wajib, maka mesti niat pada malam hari sebelum subuh. Adapun untuk puasa sunat diharuskan niat selepas subuh, tapi dengan syarat tertentu, iaitu antara subuh ni tadi sampai waktu kita nak berniat tu, katalah kita niat tu jam 8 pagi. Subuh kita kalau di Labuan ni kita mula 5 suku subuh kita. Kalau di Semenanjung 6 lebih kurang. Maka bermula daripada waktu subuh tu tadi sampai waktu kita mula nak berniat ni, katalah jam 8 ni tadi, tengah-tengah tu tidak ada kita makan ke apa sebagainya yang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka pada waktu jam 8 tadi kita boleh niat. Itu untuk puasa sunat. Seperti mana yang ada dalam riwayat Sayyidatina Aisyah ni tadi. Maka Nabi pun puasa sunat. Maka datang pada hari yang lain, iaitu giliran Sayyidatina Aisyah yang lain. Ini poin kedua pula kita nak sebut. Iaitu bila Nabi datang pula pada giliran seterusnya, Sayyidatina Aisyah kata ada makanan. Rasulullah kata sesungguhnya tadi aku sebenarnya dah niat puasa dah, tapi tak apalah aku makan. Di sini menunjukkan bahawa puasa Nabi itu ialah puasa sunat. Puasa sunat. Dan apabila hadir hidangan di hadapan Nabi ni tadi dibawa oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi tidak akan, ini adab Nabi dengan isteri, adab Nabi dengan orang. Nabi tidak akan mengecewakan hati seseorang. Walaupun dia tengah berpuasa, puasa sunat, tapi bila datang makanan dihidangkan, maka Nabi makan. Padahal puasa tadi. Asal tadi Nabi dah niat berpuasa. Ini salah satu perkara yang kita nak faham. Satu poin yang kedua, iaitu walaupun kita sedang berpuasa sunat, sekiranya ada jemputan-jemputan yang wajib kita pergi walimatul urus dan sebagainya, ataupun jemputan rumah terbuka dan sebagainya lah, yang orang tu jemput kepada kita direct,
ataupun dihidangkan makanan ke depan kita tu direct, maka kita makan saja, tak jadi masalah. Puasa sunat ni kita boleh buat pada waktu yang akan datang. Kerana apa? Menjaga silaturahim itu hukumnya wajib. Puasa kita tadi itu hukumnya sunat, maka bertembung wajib dan sunat, utamakan yang wajib. Begitu, supaya tidak berlaku pergaduhan, tidak berlaku bermasam muka. Cuba kita bayangkan, sekiranya apabila dah dihidangkan makanan depan Nabi, tiba-tiba Nabi kata, aku puasa, aku tak nak makan. Apa yang akan berlaku pada hati Sayyidatina Aisyah? Maka akan ada terasa hati di situ. Sebab tu Nabi subhanallah, dia menunjukkan kepada kita adab, baik dalam keluarga, baik juga dalam masyarakat. Subhanallah. Baik, rasanya cukup sampai sekadar itu sahaja dahulu. Untuk yang hadis yang seterusnya nanti kita akan baca pada sesi yang akan datang. Mungkin kita boleh pergi kepada soalan-soalan sekiranya adalah. Minta maaf lah, mungkin kita ambil masa sedikit lah, dalam 5 minit lebih kurang. Sekiranya ada soalan. Ada soalan ke? Setakat yang kita tengok pada live tu tak ada soalan. Sekiranya tuan-tuan ada persoalan, silakan. Okey, baik. Ada satu soalan dari Ummu Aliyah Sakinah. Barakallahu fiik. Bolehkah orang yang sudah tua, yang berumur 83 tahun meninggalkan puasa Ramadan walaupun pada kebiasaannya dia tidak makan banyak pun pada hari-hari bukan Ramadan? Mana hari-hari kebiasaan? Kerana anak-anak bimbang beliau tak cukup tenaga sekiranya berpuasa. Subhanallah. Baik. Ini satu perkara hukum khas untuk orang yang umurnya banyak. Kalau bahasa orang Labuan ni dipanggil orang tuha. Mana dia umur banyak lah. Orang tua kan. Baik. Jika untuk masalah orang yang begini, dia tergolong dalam kalangan orang yang tidak mampu berpuasa. Sebab syarat kita sebut tadi, salah satu syarat untuk orang berpuasa iaitu sihat tubuh badan. Maknanya dia mampu untuk berpuasa. Sekiranya dia tidak mampu berpuasa, maka diharuskan dia untuk berbuka. Dan untuk masalah yang ni, kita ni lah, kan, Puan Ummu Aliyah, kita ni yang kena bayarkan fidyah untuk orang tua yang umur yang banyak ni tadi, yang tidak mampu untuk berpuasa ni, digantikan dengan fidyah. Begitu. Maksud dia dibenarkan untuk dia tidak berpuasa Ramadan dan digantikan dengan fidyah, yang mana fidyah itu kadarnya satu hari yang dia tidak puasa tu digantikan dengan satu cupak makanan. Satu cupak makanan tu melihatlah kepada kita wilayah persekutuan ni, kalau tak silap saya satu hari tu RM4. Maka kita boleh, ataupun kalau kita tak nak bayar dengan jumlah duit, kita nak bayar dalam jumlah beras pun boleh juga. Macam mana dia punya kiraan dia? Kita ambil beras tu penuh 2 tapak tangan kita ni, lebih kurang berapa ratus gram tu, lebih kurang ada 500 ke 600 gram, lebih kurang lah satu cupak. Ataupun boleh kita rujuk kepada pusat zakat dan sebagainya, macam mana dia punya kiraan dia tu, yang lebih tepat lagi lah. Cuma sekadar yang saya dapat maklumat, fidyah tu nilai dia RM4 satu hari puasa tu, maknanya satu hari Ramadan yang dia tak puasa sebabkan keadaan orang tua sebagainya tadi kan. Kalau kita paksa dia puasa pun dia memang tak boleh puasa, dia akan jadi tak larat. Itu tak boleh, kita tak boleh memaksa begitu. Jadi dia dibenarkan buka puasa dan kita gantikan dengan fidyah. Satu hari satu cupak makanan. Tengoklah berapa hari yang dia tak puasa tu. Kalau kata 30 hari, 29, maknanya sebulan tidak puasa, maka kita bayarkan fidyahnya. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah apa-apa persoalan lagi? Jika tidak, rasanya pada saya cukup dah tu. Okey, baik. InsyaAllah rasanya cukup sampai sekadar itu sahaja dahulu. Ada satu. Okey. Kita lihat pada masalah Tuan Sukiman Daud. Okey, kita boleh terima 2 sajalah ya.
Kalau ada persoalan yang lain, tuan-tuan boleh tulis, tapi nanti kita akan jawab pada sesi akan datang lah. Ada satu soalan daripada Tuan Sukiman Daud. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, tentang puasa qada, telah berniat qada pada malam hari dan tidak makan pada awal pagi, tiba-tiba termakan, kemudian baru teringat puasa. Okey, jadi hukumnya ni, orang yang tidak sengaja makan ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang membatalkan puasa ketika sedang berpuasa, maka puasanya tu boleh diteruskan. Nanti kita akan sampai kepada tajuk, ada hadis dia tu, iaitu orang yang dia tidak sengaja makan, dia terlupa puasa, kemudian dia teringat, maka hendaklah dia berhenti daripada makan tu dan puasanya diteruskan. Adapun yang dia tengah makan tadi, itu rezeki. Itu rezeki, itu tidak membatalkan. Lain kalau dia sengaja makan. Kalau sengaja makan, itu batal. Baik. Kemudian soalan daripada saudara Adris Adil Putra. Pernah sekali dulu saya cek di website waktu solat telah masuk waktu buka di kawasan saya. Tapi kemudian lepas buka puasa saya cek di lagi satu website. Okey, waktu solat tu seminit lebih awal. Bagaimana dengan puasa saya? Okey, baik. Begini. Dalam bab berbuka puasa, waktu maghrib bukanlah ditentukan kepada laungan azan. Dan kalau kita nak cek betul-betul, sepatutnya kita cek di jadual waktu yang dikeluarkan oleh pejabat mufti. Pejabat mufti tempat tuan-tuan masing-masing, negeri tuan-tuan masing-masing. Kalau di Labuan lah. Kalau di Putrajaya Kuala Lumpur, di Putrajaya Kuala Lumpur lah, sebab dia ada perbezaan waktu. Kalau di Selangor lah, di negeri lain pun ikut yang jadual di pejabat mufti tempat tuan-tuan sekian. Sebab dia ada perbezaan sikit tu, akan ada lari seminit 2 dan sebagainya. Hendaklah kita ni buka puasa selepas pasti masuk waktu maghrib. Kalau kita tak pasti, tahan dulu sampai kita dapat kepastian. Sebab apa? Kalau kita buka puasa rupanya terawal, maka apa berlaku? Puasa tadi batal. Rupanya waktu belum betul masuk lagi, tapi kita dah buka puasa awal, maka batal puasa kita dan kita kena ganti pada waktu akan datang. Jadi dengan sebab itu kita kena pastikan betul-betul waktu maghrib tu telah masuk. Macam mana nak pastikan? Pertamanya, salah satu kita boleh rujuk kepada jadual rasmi yang dikeluarkan oleh pejabat mufti negeri masing-masing. Itu rujukan utama kita. Dan waktu kita di jam dan sebagainya mestilah kita setting selari dengan waktu yang diguna pakai international di Malaysia kita, iaitu waktu sirim tu, supaya tidak berlakunya percanggahan waktu. Kadang-kadang ada orang telefonnya cepat sikit waktu dia, ada ni yang lambat sedikit. Jadi kita nak kena selaraskan perkara tersebut. Jadi mintalah tuan-tuan untuk atas perkara tersebut. Okey, ada satu saja soalan lah last daripada FBR Razi. Dia kata, Ustaz, jadi rutin Isnin puasa sunat dan 2 minggu kena buat swab test, adakah batal puasanya? Okey, begini, untuk hukum orang kena swab test ni telah dijawab di pejabat mufti kalau tak silap saya, dalam website Bayan Dilnas kalau tak silap, ataupun Al-Kafi Lil Fatawi, begitulah. Maknanya dia ada sudah penerangan berkenaan dengan orang yang berpuasa dan dia swab test, adakah batal dia punya puasa. Dia jawab di dalam tu bahawa tidak batal, cuma untuk terbaiknya jika kita sudah tahu waktu tersebut memang kita swab test dan kita sedang berpuasa sunat, maka tak perlulah kita puasa, teruskan dengan swab tersebut. Kerana kalau ikut kaedah asal, memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka maka membatalkan puasa. Jadi untuk puasa sunat di situ kita kata tak apalah, kita buat puasa sunat tu pada waktu yang akan datang. Adapun untuk puasa wajib, jika keadaan tu terlalu terdesak, kita pakailah dengan fatwa tersebut, iaitu tidak membatalkan puasa. Itu nasihat dari saya secara peribadilah. Kerana kita berdasarkan fatwa tersebut, walaupun pada kaedah asal masukkan sesuatu dalam rongga terbuka memang membatalkan puasa, itu kaedah asal. Cuma kita lihat pada fatwa, dan fatwa tu semasa, ada keperluan juga fatwa tu. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf terlanjur kata kasar bahasa, rasanya kita pun dah masuk waktu pun dah terlepas sudah ni beberapa minit.
minta maaf. InsyaAllah pada waktu akan datang kita akan sambung lagi pada berkaitan dengan hadis yang seterusnya, iaitu pada tajuk berkenaan dengan berbuka dan juga berkaitan dengan bersahur dan seterusnya lah. Tajuk-tajuk yang seterusnya itu adab berpuasa dan sebagainya lah, dan perkara-perkara yang makruh dalam kita berpuasa, seperti mana yang ada dalam template yang kita pun dah bagi dah dalam pondok masjid tu, tuan-tuan boleh tengok. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf tanya kata kasar bahasa. InsyaAllah ada rezeki pada pertemuan akan datang kita akan berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'alimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi didina. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wila wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.